Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Sikit minta maaf sebab suara sikit tak pernah ada hari ni. Tapi sikit usahakan juga untuk buat sebuah video untuk kereta Proton Putra. Okey, di mana Proton Putra ni datang kat sikit. Dia berhajat daripada bulan lepas. Tapi disebabkan bengkel sikit ni dalam keadaan sibuk dan kita ada sambut untuk raya korban hari tu. So kita hold dulu dan bulan ni kita dapat masuk untuk kereta dia ni. So selepas apa yang dia cerita kat sikit, dia datang, dia kata kereta dia ada masalah makan minyak hitam. Okay. So kereta ni dia first owner dah mencecah 21 tahun dan kilometer dia 270,000. Oh, jauh kan? Okey. So, apa yang kau buat ni sikit tak? Sikit tak buat apa pun. Okey, ni kehendak daripada customer dan customer komplain yang kereta dia tak ada kebocoran minyak tapi minyak dia hilang. Minyak dia pergi alam gaib. Alam di sebalik mata. So, setiap kereta yang telah bergerak ataupun selepas daripada 250,000 kilometer, kebiasaannya dia akan ada penyakit. Yang pertama, makan minyak hitam lah. Tak kira lah jentera apa pun. Lepas tu dia ada masalah petrol akan jadi kuat. Kereta akan jadi lemau dan sebagainya lah. Spark plug cepat kondem. Spark plug baru tukar, setahun dah kong dan sebagainya lah. Dulu naik bukit laju, lepas tak payah drop gear. Sekarang kena drop gear. Kan ada beza kat situ kan. So, macam owner ni, dia tak nak fikir apa. Dia nak pastikan kereta dia seperti sedia kala. Kalau nak katakan 100% buat top overhaul macam ni, dia tak akan dapat 100%. Tapi, dia ke barang kalian boleh dapat 80% ke 90% dalam keadaan baik. Kalau nak baru, beli kereta barulah. Nak cantik, betul nak murah, betul nak cepat. Tak. Sikit tak cakap kat owner ni Okey. Macam kereta dah ada masalah minyak hitam, kebiasaannya sikit pun dah buat cerita banyak dalam video sikit. Tapi ada kadang-kadang orang malas tengok video yang lama. Sikit buat yang baru walaupun yang sama, tapi manfaat mungkin kepada orang yang lain. Apa yang sikit buat kat kereta dia ni, sikit akan angkat silinder head. Okey. Sikit akan angkat silinder head. Lepas tu sikit akan buka oisam. Oisam bahagian bawah lah. Oisam, mangkuk oisam. Mari tengok oisam sekejap. Memang betul owner jaga kereta. Memang betul owner jaga minyak hitam. Memang betul owner sentiasa jaga mileage untuk minyak hitam. Tetapi korang yakin sangat. Sebab apa yang sikit nampak kat kereta ni, dekat permukaan oisam dia ni, kotor dalam ni. Sikit dapati dalam ni banyak macam dia nak kata tarik minyak tu mungkin ada. Kadang-kadang kita macam terlajak sikit kilometer, itu datangnya minyak tarik minyak. Lepas tu kadang-kadang kita tersilap ambil minyak cycle. Nak minyak murah dapatlah minyak recycle. Okey? Mana nak tahu, kita tak tahu betul. Dia ada bekas tarik minyak. Selain daripada tu, ini tak mengganggu enjin dia sebenarnya. Tarik minyak ni dia akan menyebabkan valve save, piston rim makan minyak hitam dan sebagainya. Tapi yang benda yang tak wajib ada dalam enjin kawasan minyak hitam ni, sikit sentiasa titik beratkan adalah benda ni. Ni benda apa ni kat tangan sikit ni. Sikit dapat daripada dalam oisam ni. Nampak Adam? Confident nampak Walaupun kau tutup kat situ. Boleh? Okey. Ni adalah gam-gam yang ada dalam ni. Dalam ni. Mana datang gam tu? Dia duduk tepi ni tau gam tu. Dia duduk tepi ni. Ni tepi ni. Yang ni dia melekat kat sini tak apa. Yang jatuh. Bukan sikit nak salahkan korang letak gam. Boleh letak gam tapi memadai.
Kalau yang jenis Oisam yang tak ada gasket. Contohnya untuk model ni, kalau kita tengok dia ada longkang-longkang macam ni, kebiasaannya dia tak ada menggunakan gasket. Kalau korang tengok betul-betul kat sini lah. Kalau pemain diorang faham sebenarnya benda macam ni. Okey. Ni ada perumah ni, nampak ni ada perumah ni. Ni perumah ni. Selalunya ada perumah macam ni, dia tak akan sediakan gasket. Tapi kalau korang nak dapatkan gasket, dia pun ada sebenarnya. Daripada kilang memang tak sediakan gasket. Yang sikit masukkan tu gasket. Tak kira lah kertas ke, fiber ke, getah ke, asal gasket tu nama dia. Tapi yang diorang letak ni adalah gam gasket. Okey, gam gasket biasa, gam gasket tu, gam gasket warna putih ke, hitam ke dan sebagainya, ikut korang lah. Yang penting jangan terlampau tebal, cukup memadai. Ini kalau letak Allah Rabbi. Okey. Mic dia pun kalau kita tengok kat sini pun nampak dalam keadaan cantik sebenar. Kita boleh nampak daripada tempat yang bercahaya, dia dalam keadaan cantik, bersih. Cun, terbaik Okey, selain daripada tu, sikit buat dia punya ni. Mari tengok ni dam. Okey, kalau kita tengok daripada permukaan dia punya valve ni, dia ada macam pembakaran sekali dengan minyak hitam. Benda ni bukan udara. Benda ni bukan petrol. Benda ni, ini adalah dia punya karbon. Karbon selepas pembakaran sepatutnya dia keluar. Tapi disebabkan dia bakar sekali dengan minyak hitam, dia akan melekat dekat batang valve ni. Dia ada kat sini, dia akan ada kat sini, dia akan ada dekat belakang ni. So angin masuk, minyak masuk, injektor tembak, dia jatuh atas ni. So minyak tu dia akan melekat kat sini. Dia akan melekat. Sebab tu dia kena betul-betul bersih, bagi dia licin. Supaya minyak tu betul-betul dia tak serap dekat valve, dia terus masuk ke dekat sistem pembakaran sempurna. So kalau bila taik-taik ni ada kat sini, minyak tu akan terserap dekat sini. Tu pembakaran kurang. Kereta lemau. Tak power, dulu power. Sebab ni lah tak tahu. Bukan sebab minyak tu. Okey. So selain daripada benda yang sikit tunjuk ni, taik-taik minyak ni berasal daripada valve seal. Jom kita tengok valve seal sekejap. Kita tengok dalam sini. Okey, ni. Valve seal belum buka lagi Sebab valve seal ni, sekejap, sikit try buka sekejap. Satu. Sekejap aku buka. Ketat. Selepas kajian kereta ni sikit buat, sikit tanya owner cakap memang pernah angkat head disebabkan kereta dia sebelum ni ada masalah overheat. Temperature panas, heat gasket terbakar, dia skim heat, dia pakai balik gasket. Dia tukar balik gasket, so settle lah penyakit overheat tu. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok dia dekat valve seal ni, dia ada satu spring dan juga dia punya getah. So kalau korang tengok, dia dalam keadaan keras. Kalau tekankan tangan kita dapat rasa dia keras. Dia tak dapat nak grip dekat batang valve ni. Dia minyak duduk atas ni. So dia dah keras, dia tak pegang batang valve dalam keadaan bergerak. So minyak boleh masuk. Minyak hitam masuk, duduk kat atas sini. Okey, jatuh bawah. So minyak hitam terbakar sekali, minyak hitam tu hilang. Itulah punca dia. Okey, tu salah satu punca yang ada kat kereta ni. Macam valve seal kereta ni, kita akan pastikan buat dia punya grand valve lah. Siapa-siapa yang orang komen, eloknya kalau buat top overhaul, korang buat je lah grand valve tu. Memanglah dia mungkin bocor-bocor sikit, tak ada masalah. Tapi sebenarnya mampatan kita buat, kita rasa berpuas hati walaupun kita kerja lebih sikit. Tapi kalau orang bayar, rasanya benda tu tak ada masalah. Nak ambil jalan mudah kan. Murah rezeki nanti insya-Allah. Okey, so sekarang ni apa yang sikit buat kat sini, sini adalah dia punya ini adalah lifter untuk OG93 original
Putra C99. Okey. Owner suka tengok video kereta dia. Tak apa, sikit tutup pelik, jangan takut. Owner okey, tak ada masalah. So kalau kita tengok kat sini, sikit dah servis. Cantik dah cantik jadi lembut Yang ni yang belum servis lagi, dia jam. Okey. So cara yang sikit buat, sikit dah ajar video sebelum ni, masuk di satu dawai, cocok satu tempat, so dia boleh gerak dah. Minyak-minyak dah keluar dah kat situ. Kena buat dia ada 16 biji. Sama ke valve. Valve 16 biji, dia pun 16 biji. Kena pastikan servis dalam keadaan minyak-minyak tu, minyak-minyak hitam, minyak-minyak kotor hitam. Okey, dia keluar dalam keadaan cantik. Pastikan di dalam keadaan berfungsi. Kalau anda kata korang makin, sikit bukan tak galak korang buat kerja macam tu. Sebab tarik minyak yang kekal mati kat dalam ni nanti. Selepas korang buat grandbar, korang buka bukan rocker arm, camshaft semua, dia akan dah lari dah sikit. Dia akan lari sikit dan boleh mengeluarkan bunyi. Bunyi macam bunyi lori tu. Tak sedap lah. Dah lalang aku buat gini, cas je lah kat owner. Contohlah cas RM5 ke RM8 ke RM10. Orang buat kerja. Kalau orang ni tak nak buat, tu bukan urusan korang. Korang makin balik korang letak je lah. Tapi dah dia laburkan duit dalam keadaan macam ni, korang rasa orang ni tak nak buat ke? Korang dah cakap, ni cas harga sekian. Buatlah. Kalau orang ni tak setuju, tak payahlah buat. Tak payah pening kepala. Ni ada pula cakap, ni orang ni cerewet ni. Tak boleh. Itu kehendak dia. Ada bunyi tipadan muka dia. Korang tak payah pening kepala. Urusan korang dah lepas apa kat situ. Sikit tak marah siapa-siapa. Okey. Okey. So sekarang ni untuk lifter ni Siti akan servis semua kat sini. Okey, ini adalah valve. Kalau kita tengok untuk model ni, valve dia tak bulat sangat tau. Dia macam bentuk petak-petak dia. Spring. Oh, spring. Spring untuk valve. So dia bentuk dia petak-petak untuk model ni. Lepas tu, dia orang bukan suka-suka untuk cat. Kalau nampak ni macam, nampak dah kan? Ada bekas cat kan? Sini tak ada kan? Sini ada kan? Sebab apa dia ada sini tak ada? Nanti korang dah cuci macam ni, korang nak tahu. Yang kalau contoh dah cuci bersih kan, hilang cat ni macam ni korang nak tahu. Macam ni. Sebab tu kalau korang tengok betul-betul valve ni, dia ada perbezaan. Spring. Yang ada spring. Okey, spring. Ada mic bawah tu? Ada kan? Okey, spring valve ni, kalau korang tengok betul-betul, dia ada layer dia, satu jarak, satu dia rapat. Bermakna rapat ni dia kat bawah. Yang renggang ni bahagian atas. Korang tengok betul-betul. Jangan cakap sama. Kalau tak, dia tak akan marking benda ni. Benda ni kat atas. Kalau andai katalah pengalaman mengajar korang, ada sebab dia buat satu benda. Okey, sebab tu kena belajar. Jangan malas untuk belajar. Okey. Okey, untuk bahagian atas dah settle dah sikit cerita. Banyaklah kabel-kabel daripada exhaust. Mari tengok Idham sekejap. Kabel-kabel dari exhaust ni. Cuba tengok kabel-kabel dalam ni. Padu kan? Ni semua kabel-kabel pembakaran sekali dengan minyak hitam ni. Melekat padu ni. Tapi kita kena bersihkan juga nanti ni. Nampak ni. Nampak Idham Kita kena bersihkan nanti. Okey, bila bersih, lancar. Ni bahagian exhaust, sebelah sana sebelah intake. Okey. Untuk kereta dia ni, dia pakai spark plug iridium. Tapi kalau kita tengok daripada spark plug iridium dia, macam perang-perang. Pembakaran tu sekali ada masalah dengan, bukan nak kata perang betul-betul perang tau. Perang dia ada pembakaran sekali sebab dia ada tarik-tarik sikit minyak hitam lekat macam yang ada kat valve ni. Situ kanta dia. Sebab jawapan masalah makan minyak hitam ni, dia orang selalu komen ni, dia akan tengok spark plug dulu. Kalau spark plug kepala dia macam ni, kepala macam ni, kepala macam ni, banyak kepala. Orang main kepala spark plug marah. Kepala spark plug nanti korang baru tahu. Okey. So selain daripada tu yang menyebabkan masalah makan minyak hitam adalah piston ring. Okey, untuk piston ring kereta ni kalau kita tengok daripada sini, okey. Sikit tengok pembakaran dia. Okey, ni pembakaran dia. Okey, dia ada piston ring nombor 1, nombor tak boleh tunjuk sini dah. Nombor 1, nombor 2, betul piston ring nombor 3 lah. So kalau kita tengok kat sini, dia ada sepatutnya ada satu lubang tau. Dia mesti ada lubang. Dia mesti ada lubang kat sini. Dia lubang kat sini. Ni lubang ni. Lubang ni. Tunjuk betul-betul dalam. Lubang. Kalau tak, dia takkan tembus. Ni lubang ni. Tak boleh lah.
Korang tak nampak lubang, tak payah buat lah, buat macam ni. Lebih lah sikit ni, kau sembang lah. Kau buat dalam video ni yang kata lain kau tak buat. Jangan macam tu. Pastikan bukti setiap cakap. Dia satu lubang. Kita tengok lagi ada lubang lagi tak? Gosok. Nanti dia orang akan pastikan betul-betul bersih tau. Dia orang kena biar pastikan betul-betul bersih. Lubang-lubang nanti dia orang akan cuci tau. Apa macam lubang? Apa macam lubang? Function lubang ni, okey. Sikit akan cerita dalam keadaan detail. Lubang ni dia akan tembus dalam ni. Tunjuk dekat, saya tunjuk aku pun tak apa. Bagi dia orang faham kat situ. Dam, ke kau tak faham lagi Dam? Cah kepala kau. Kau tanya untuk dia orang, kau wakil orang untuk tengok mana tahu dia nak belajar. Macam ni, dia ada lubang kat sini. Okey, tengok ada lubang Ni semua ada lubang kat sini. Ni sikit cocok lubang dulu bagi kau orang nampak betul-betul. Dia bukan suka-suka buat lubang Dam. Kejap aku cek Google kejap. Benda fungsi lubang ni. Wikipedia. Fungsi lubang kita tahulah. Kalau tak ada lubang ni, nanti piston ring, tepi-tepi dinding ni tak dapat minyak. Faham? Ni lubang dia. Tapi kalau korang tengok dalam ni, dia hanya tembus macam tu. Dia tembus kat sini, mana ada minyak pergi sini. Lainlah dia buat satu masuk sini lubang, naik sini atas. Betul dia tembus kat lubang sini. Logik lah kalau tembus kat sini. Logik lah. Betul. Tapi sekarang ni, lubang ni dia tak tembus pun sampai sini. Lubang ni dia sampai sini je. Nampak? Nampak? So, kalau korang tengok betul-betul, kalau korang high-tech tak tahu sama ada betul ke tak, lubang ni tembus kan? Sikit tunjuk sekali lagi, lubang ni tembus betul. Okey. Mana datang lubang ni nak pergi? Dia nak pergi mana? Sebenarnya, dia kena daripada bilahan crankshaft. Kalau korang kenal crankshaft lah. Bilahan crankshaft akan terpercik. Dia akan masuk ke dalam ni. Dia akan masuk ke dalam ni. Ataupun dia ada satu lubang bahagian sini. Dia akan tembak. Dia akan tembak dalam ni. Dia akan tembak. Dia akan basahkan dalam ni. Apabila dia tembak, dia akan keluar dekat lubang-lubang yang sikit tunjuk tadi. Dia akan keluar ikut sini. Dia akan meleleh je kat sini. Apabila dia meleleh, dinding blok ni akan jadi licin. Tu fungsi dia. Dia tak semestinya daripada oil pump tu. Daripada oil pump terus dia akan pergi kat situ. Tak. Macam contoh macam ni, lubang ni. Tengok ni lubang minyak ni. Tengok lubang minyak ni. Ni contoh lubang-lubang minyak ni. Kita pun tak pandai mana sebenarnya. Nampak lubang-lubang minyak ni. Cuba tengok sini Dam. Cuba tengok sini Dam. Sini. Diorang nampak lubang ni. Sini lubang nampak ni. Lubang ni. Ingat sikit tak pandai ke Fuji 93 ni? Tahu bila punya kereta ni. Nampak ni lubang kan? Okey, nampak ni. Kalau korang tengok ke sini Dam, cuba tengok ni. Nampak ada bola beli ni, ada bola ni. Kau ingat dia orang suka-suka buat benda ni? Kat sini ada lubang untuk minyak. Pressure dia daripada bawah naik ke atas ni, perak. Dia akan terbahagi kepada pergi sini, lubang ni, lubang lifter, lubang ni. Lubang ni. Mana kau tahu semua ni sikit? Sebab tu sikit ingatkan ilmu yang serba kekurangan. Sebab sikit biasa sahaja, sikit hanya menceritakan benda basic sahaja. Sebab sikit pun tak pandai mana sebenarnya. Okey, macam ni. Contoh sekarang ni, macam valve nanti, diorang akan cuci bersih lah. Valve pula piston nanti. Macam piston lama ni dia akan pakai balik, dia akan ambil, dia patahkan. Dan diorang akan cuci nanti. Nanti sikit aku tunjuk contoh dia. Dia akan berkilat balik macam ni nanti. Nampak? Dia berkilat cantik kan? Nampak tak berkilat tu? Dia kalau orang tak berkilat, orang tak percaya. Kau ni betul ke sikit? Nampak? Nampak ni lubang yang sikit tunjuk tadi kan? Ni lubang nanti kan sikit cuci bersih kan? Nanti diorang akan ambil petrol ke apa ke, diorang kena pastikan betul-betul bersih. Okey? Sikit buat macam ni tak salah ke? Daripada 1960 orang buat kerja ni sampai sekarang, okey? Kalau petikai kan, petikai orang dulu-dulu. Jangan petikaikan sikit. Ada lubang-lubang ni. Kena pastikan semua lubang yang ada kat piston ni, korang kena panggil pomen korang. Tiba-tiba kena panggil pomen korang untuk tebuk lubang. Pastikan bersih. Kalau ada dray, saiz ni lagi cantik. Bau betul-betul cantik. Kalau setakat dawai, dia besar ni je dapat. Takkan cari dawai besar lagi. Ambil dray, ngam-ngam lubang dia. Cakap senang buatlah. Memang sikit pernah buat kerja-kerja macam ni.
Jangan cakap sekarang ni Siki kurang buat kerja dan sebagainya. Sebab Siki pernah memahamikan satu konsep dulu. Okey. Apabila minyak yang tak dapat disebabkan lubang-lubang ni tersumbat, minyak hitam tak dapat pergi ke dinding blok dalam keadaan cantik. So dia jadilah dalam keadaan melengkung macam ni. Kalau korang tengok piston ni, dia ada melengkung macam ni lah. Dia ada kesam macam ni. Ni punca-punca dia lah. Kena pastikan sampai je ke limiter, tukarlah minyak hitam. Tapi kau cakap tadi 250,000 kena buat. Dia banyak faktor. Okey? Pastikan guna minyak original. Dapatkan minyak original. Buktikan kita dapat minyakkan original. Pergi. Aduh, tak boleh saya makan pula diorang nanti. Jahat betul lah kau ni sikit. Tak. Sebab bila korang jual, contohlah penjual korang jual minyak recycle bagai-bagai semua. Korang nanya tau. Perut dalam kubur nanti. Kita cerita sekarang sikit, bukan cerita dalam kubur. Tak, bukan macam tu. Sebab kita duduk kat dunia ni sementara sahaja. Tak penat ke? Penat sikit. Macam ni ayat tadi. Okey, so untuk pisering nanti kita akan pastikan dalam keadaan betul-betul bersih. Tak nak hitam-hitam macam ni. Tak nak hitam ni, minyak-minyak ni terbakar. Sampai kilometer cukup hari bulan tukar. Tukar minyak hitam. Sikit, kilometer tak sampai hari bulan sampai, tukar. Sikit baru jalan 1 kilometer. Asal dekat dengan rumah kau dengan bengkel. Yelah, saya buat sendiri. Tapi kereta parking 6 bulan, nak kena tukar ke minyak hitam? Tukar. Kau nak support orang jual minyak tak? Itu prosedur dia. Sebab bila korang pakai je kereta, korang wajib kena jaga maintenance kereta. Bila benda basic pun korang tak boleh jaga, korang jangan pakai kereta. Tak semua orang mampu sikit. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu istilah dia. Kita dah nakkan sesebuah objek ataupun benda, kita kena jaga dia. Macam mana aku nak jaga piston aku dalam keadaan cantik? Sampai masa buat tak apa lah. Okey? So kat bawah ni ada dia punya conrod bearing. So kita akan buat sekali sebab conrod bearing cala sahaja. Cala-cala manja. Bukan cala makan minyak hitam. Dia conrod bearing, main bearing, bunyi knocking, bunyi rod. Itu berpunca daripada minyak hitam tu terus kering. Korang tengah bawa, korang langgar satu objek, pecah hoisam, korang jalan lagi. Itu yang menyebabkan crankshaft cala. Bila dia cala, banyaklah kos dia. Kenapa tak berhenti hari tu dah langgar ni, minyak hitam dah berterabur ni. Aduh, tak banyak, 4,000 je. Okey, hati-hati kalau masalah langgar ni benda, berhenti sekejap, tengok. Aduh, tak nampak kotor pula. Jangan macam tu. Nak 4,000 kena nak tengok bawah. Mesti nak tengok bawah. Tengok. Alah, kena pula Isam. Cek minyak, stick minyak hitam. Ada lagi paras ni. Ada lagi nampak ni. Terus towing ke, terus di bengkel. Buat bocor tu. Dah tutup elok-elok. Bukan tutup dengan gam lah. Buat kebocoran semua. Isam pecah ke apa, tukar. Masuk minyak. Start tengok bunyi knocking ke tak. Langgar pam, mati je berhenti tu tepi. Orang belakang bagi high beam. Elok-elok kereta saya ni. Sabar. Sebab tu kena sabar. Okey. Untuk kereta dia ni, kalau kita tengok daripada gasket dia ni, dia pakai carbon gasket. Dia sepatutnya kalau andai kata original, dia akan menggunakan metal gasket. Sebab apa original menggunakan metal gasket? Tu soalan susah juga sikit jawab tu. Okey, sebenarnya dia metal gasket ni dia lebih ketahanan dia lah berbanding dengan carbon ni. Carbon ni kalau macam kereta-kereta biasa boleh, bukan tak boleh pakai, boleh. Tapi untuk high performance, kereta-kereta padu macam ni, kena pakai metal lah. Bau boleh tekan rapat, tak ada masalah. Sikit pernah pakai carbon dulu, sikit pakai Satria 1.6. Lebih kurang lah gasket macam ni memang sama 100%. Bezanya twin cam dengan single cam je. Sikit lonjang, tengah jalan, terangkat head. Bukannya head ni terangkat tak. Maknanya kena angkat head, putus. Selalunya kalau macam carbon ni, kalau sikit tengok,
Dia susah dia nak bocor dekat laluan-laluan minyak, laluan air sebenarnya. Dia kurang ada masalah gitu. Tapi dia paling banyak adalah masalah datangnya daripada ni permukaan sini. Dia akan putus. Dia tak tahan panas kat sini. Mesti putus. Sini putus, sini putus. Kalau korang lanjat lah, kalau bawa biasa macam warna ni okey lah. Di sini semua okey. Tapi dia penyambung ni sebab dia kalau 1.3 ke apa, dia tebal. Piston kecil. Ni piston besar. Ruang dia terlampau rapat. Bila panas sangat, pembakaran tu dia akan putus kat sini. Sikit. Kalau 3 tahun 3 kali langkah hit putus kat sini. Dia macam tu lah. Dulu punya cerita, sekarang pakai kancil selamat dah. Okey. Okey, selain daripada tu, untuk kereta dia ni, kita akan buat benda yang asas sahaja. Macam piston-piston dia lagi ni, semua ni nampak ni jam ni. Cuba tunjuk dekat ni. Ini adalah contoh-contoh piston ring yang dah jam lah. Nombor 3 selalunya nombor 1 dengan nombor 2 ni okey. Nombor 3 ni nampak dia melekat. Dia melekat, kita tarik dia melekat. Sebab minyak tak ada duduk kat ruang ni. Dia mungkin ada tapi dia tak banyak sangat. Nampak dia ada lubang-lubang. Bukan suka-suka buat macam tu lah. Melekat ni. Kalau patutnya senang je buka ni. Tapi jadi susah nampak. Dah jadi ni boleh buka nampak ni. Buka dah. Dah keluar dah satu. Benda ni melekat ni. Nampak ke dah agak-agak nampak lebih kurang lah. Ni kita akan tukar. Wajib kena tukar. Tak boleh pakai balik. Habis buat benda korang keluarkan piston ni kalau korang tak nak tukar. Betul? So ni. Ni. Betul benda ni. Melekat betul ni. Taik-taik minyak ni melekat ni. Tak boleh ni. Tak galak ni. Lambat-lambat tukar minyak hitam ni. Lajak-lajak kilometer ni. Tapi buat macam ni bagus juga. Negara boleh maju. Kalau korang tak buat kerja macam ni, negara tak maju. Tak bagus. Okey. Ni piston nombor 3 ni. Okey. Ni lubang-lubang nampak ni. Macam ni ada ni. Ni lubang ni ada ni. Nampak. Ni nampak sikit ni. Okey ni. Boleh sembang lagi ni. Ni keladak-keladak yang atas piston ni tengok. Allah Robi. Minyak masuk kat sini. Minyak hitam dia masuk. Daripada nombor 3 dia masuk. Ataupun percikan daripada bawah ni dia langgar kat tepi dinding ni. Dia masuk sekali. Dia masuk. Dia bakar. Boom, 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 boom. Masa dia turun dan zak. Kat dinding lain ni blok ni. Dia ada minyak-minyak. Dinding blok dia ada minyak-minyak. Lepas tu. Pau dia meletup. Dah terbakar minyak tu. Boom, 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 boom. Kita tarik lagi. Dia bakar. Maknanya tepi-tepi dinding ni dia ada minyak tau. Dinding minyak ni. Dia banyak sangat. Dia sepatutnya ada pelinciran sahaja. Tapi disebabkan banyak sangat minyak tu lalu daripada tepi ni. Inilah hasil dia. Benda ni. Ni belakang kerak-kerak kuali ni. Orang sekarang tak kenal dah kerak kuali sebab korang pakai dapur gas canggih-canggih dah. Kalau dulu tengok macam P.Ramlee tu. Ambil kikis-kikis macam ni, boleh buat kopi ni. Okey. Selain daripada tu untuk kereta dia ni, dia suruh tengok water pump pipe dia bocor. Lepas tu sikit ada tolong checkkan memang betul water pump pipe dia bocor. Water pump dia dekat permukaan gasket dia ada bocor. Kalau kita tengok dia punya water pump, boleh lah tengok sekejap Idam. Takut cakap-cakap saja diorang tak faham. Kau sikit macam lah aku tahu semua kau cakap macam tu. Tak. Korang jangan ingat semua orang kena dia tahu semua yang Siki tunjuk. Kadang-kadang ya buatlah. Padahal tak tahu apa. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok dekat water pump ni nampak ni ada bekas kuling-kuling Toyota. Dulu mungkin dia ada pakai Toyota kot sebelum ni nampak. Kalau tengok daripada water pump ni dah cukup lama. Untuk proses kerja-kerja macam Siki buat sekarang ni dah memang patut lah. Dah memang patut untuk buat lah. Timing belt dia akan buat sekali. Dia kata water pump pipe ni. Tengok water pump pipe belakang ni. Kalau kita tengok warna dia berbeza. Warna ni lain. Kenapa jadi macam ni? Sebab kat sini ada satu o-ring. O-ring ni dah bocor. Maknanya coolant akan duduk atas ni. Dia ada nitik kat bawah. Owner cakap memang ada kebocoran kat sini. So, itu je lah. Dah 30 minit rasanya. Betul, Idam? Okay, next time. Kalau andai kata ada kekurangan Siki minta maaf. Kalau video sikit perlahan, korang boleh forward laju sikit. Yang belum subscribe channel Siki Yusof, boleh subscribe. Yang lemah, semua daripada Siki. Yang hebat, semua daripada Allah SWT. Al-Fatihah. Assalamualaikum.